Kami daripada kumpulan 5 akan membincangkan tentang tajuk yang kami pilih iaitu isu-isu Islam dalam perlembagaan. Di dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan tentang pendahuluan, kajian terdahulu dan dapatan kajian, disusuli dengan 4 objektif yang kami kaji dan ditutupi dengan kesimpulan. Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama dan tertinggi di Malaysia. Ianya mengandungi 183 perkara. Perlembagaan merupakan asas rujukan bagi rakyat. Rujukan kebebasan bergerak, bercakap, berhimpun, berpersatuan, beragama dan lain. Antara kajian terdahulu yang kami dapati iaitu yang pertama, implikasi segregasi terhadap perkauman di Malaysia. Segregasi terjadi di seluruh dunia termasuk Malaysia. Amir Hassan Dewi 2002 menyatakan segregasi melibatkan pemisahan etnik dalam pelbagai aspek kehidupan. Yang kedua, sejarah segregasi di Malaysia. Segregasi wujud sebelum kemerdekaan pada 1957 akibat penjajahan British. Pengalaman Malaysia sebanding dengan negara lain seperti Afrika Selatan. Yang ketiga, dasar wawasan negara DWN. DWN diintrodusir untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Fokus pada perpaduan nasional dan pembangunan seimbang. Yang keempat, dasar ekonomi baru DEB dan dasar pendidikan kebangsaan DPK. DEB dan DPK diperkenalkan untuk memupuk perpaduan nasional. Ia memberikan penekanan pada daya saing global dan pembangunan sumber manusia. Yang kelima adalah keharmonian dalam kebudayaan. Rumah terbuka, penerimaan budaya dan perkongsian kuasa politik. Contoh, seni bina unik di Melaka mencerminkan perpaduan elemen etnik. Yang keenam, inisiatif pemerintah. Jabatan Perpaduan Negara dan Jabatan Nasihat Perpaduan Negeri. Langkah-langkah yang membincangkan isu-isu perpaduan kaum tanpa menggugat kestabilan politik. Kesimpulannya, kajian menunjukkan usaha pemerintah dalam menghadapi isu segregasi dan memupuk perpaduan di Malaysia. Perlunya kesedaran dan kerjasama semua pihak untuk memastikan keharmonian dan kemajuan negara. Pengasingan telah dikenakan ke atas perpecahan kaum dan interaksi antara kaum sejak zaman penjajah. Ini menyebabkan Malaysia mematuhi sistem pengasingan sendiri. Pengasingan masih berleluasa di negara hari ini, menjejaskan interaksi merentasi pelbagai bidang. Isu hak asasi manusia semakin meningkat seiring dengan kemajuan negara. Isu-isu seperti hak kebebasan individu, hak sama rata, kebebasan bersuara serta menekankan hak pendidikan dan kebebasan beragama adalah penting bagi masyarakat. Dalam memastikan masyarakat negara kita bersatu, kebebasan yang diberikan adalah penting untuk menjadi adil dan tidak menyebelahi mana-mana pihak. Kepentingan orang Melayu sebagai bangsa asal terus dititik beratkan apabila Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dibuat untuk mewujudkan sebuah persekutuan. Pesuruhjaya tinggi persekutuan bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan orang Melayu dan kaum-kaum lain. Dari segi sosioekonomi, terdapat 3 lapisan besar masyarakat. Golongan korporat berada di lapisan pertama untuk meningkatkan kedudukan usahawan Melayu dan anak-anak negeri yang berwibawa. Kedua, masyarakat secara keseluruhan. Kerajaan perlu mengkaji semula pelaksanaan dasar untuk menyusun taraf sosial ekonomi yang lebih sepadan antara kaum. Yang ketiga adalah kumpulan terdesak iaitu kumpulan dari kemiskinan tegar. Kerajaan perlu membuat dasar tanpa mengira agama atau kaum untuk menyediakan pendidikan dan latihan vokasional. Objektif kedua adalah masalah penyatuan antara masyarakat berbagai agama. Agama, ideologi dan falsafah hidup, warna kulit, bahasa dan perbezaan budaya adalah 5 sebab utama konflik manusia. Isu rasa tidak puas hati dan prejudis terhadap pelbagai etnik boleh menyebabkan pertumbuhan darah dan kerosakan harta benda.
Dari sudut pandangan politik, permasalahan penyatuan antara masyarakat berbagai agama di antaranya adalah fenomena kawasan penempatan yang padat seperti kawasan setinggan, rumah flat, kondo rakyat, rumah murah dan penempatan haram merupakan isu sosial yang ketara. Antara gejala sosial budaya ialah sikap benci dan was-was terhadap ahli agama lain. Rakyat Malaysia mempunyai berbagai kaum, agama dan budaya, mempunyai ciri-ciri yang unik. Sekiranya konflik kaum itu berlaku, negara akan runtuh. Oleh itu, siapa sahaja yang cuba menghalang perpaduan kaum akan dianggap sebagai musuh negara. Dari sudut pendidikan pula, pendidikan mendidik orang ramai dengan nilai murni seperti hormat menghormati, bertoleransi, bekerjasama dan moral bertujuan untuk menghasilkan pewaris negara yang bertanggungjawab dan patriotik yang penting untuk memupuk perpaduan masyarakat. Kekurangan pendidikan adalah seperti bara yang akan merebak, malah boleh mencetuskan konflik dalam masyarakat. Akhir sekali adalah dari aspek ekonomi. Penyalahgunaan teknologi, komunikasi juga adalah punca konflik. Kondisi ini menjadi lebih teruk jika kemiskinan dan kedaifan tidak dibandingkan dengan isu kaum. Sedangkan kaum lain dianggap sebagai mengambil kesempatan daripada kekayaan negara. Ia menimbulkan lebih banyak perbezaan budaya dan sosioekonomi antara orang Melayu dan bukan Melayu, serta hasrat kerajaan untuk meningkatkan penglibatan Melayu. Perbincangan objektif ketiga kajian ini bertujuan untuk mendalami isu-isu kewarganegaraan yang dihadapi oleh orang bukan Islam di Malaysia dengan memberi penupuan khusus kepada perkara 153 dan takrifan Melayu dalam perlembagaan. Dalam menghuraikan perbincangan ini, beberapa aspek penting boleh ditekankan. Pertama, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Perkara 153, Perlembagaan Malaysia memberikan kedudukan istimewa kepada orang Melayu dan Bumiputera dengan memberikan pelbagai keistimewaan dan hak istimewa. Agama Islam dijadikan unsur utama yang ditekankan, menimbulkan persoalan berkaitan dengan kewarganegaraan bagi orang bukan Islam. Kedua, pendekatan inklusif Malaysia terhadap kewarganegaraan. Sejarah pembentukan negara melibatkan perundingan dan perjanjian seperti Perjanjian London dan peranan Suruhanjaya Red yang memainkan peranan penting dalam menguruskan isu-isu kewarganegaraan. Malaysia mengamalkan pendekatan eksklusif di mana takrifan Melayu tidak hanya merujuk kepada agama Islam tetapi juga melibatkan elemen-elemen seperti bahasa Melayu dan adat istiadat Melayu. Tiga, pentingnya kesejahteraan bersama dan hak asasi individu. Perbincangan menekankan bahawa isu kewarganegaraan tidak seharusnya menjadi punca perpecahan atau ketidaksepaduan dalam masyarakat. Malaysia telah berjaya menguruskan kepelbagaian etnik dan agama melalui polisi inklusif dan dasar yang menghormati hak dan kebebasan setiap individu. Kewarganegaraan sebagai tanggungjawab bersama. Kewarganegaraan dilihat sebagai tanggungjawab dan hak bersama, bukannya sebagai sumber perbezaan atau diskriminasi. Kesimpulan perbincangan menyoroti bahawa walaupun isu kewarganegaraan bagi orang bukan Islam wujud, Malaysia telah memilih jalan eksklusif untuk memastikan keharmonian dan kesejahteraan dalam pelbagai masyarakat yang pelbagai. Pentingnya pendekatan eksklusif dalam membina negara yang menghargai kepelbagaian. Keseluruhan perbincangan menekankan bahawa pendekatan eksklusif ini adalah penting untuk mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Perbincangan topik 4 yang bertajuk Peranan Kerajaan dan Masyarakat dalam mengetengahkan kepentingan agama Islam dalam negara. Isu keberadaan Islam dalam perlembagaan Malaysia adalah penting kerana berkait rapat dengan kepercayaan dan pegangan majoriti penduduk. Sensitiviti terhadap agama di Malaysia memerlukan penelitian dan perbincangan yang berhemah. Yang pertama iaitu pengaruh penjajah dan isu kontemporari. Peranan Islam dalam sistem pentadbiran negara dikekalkan selepas kemerdekaan tetapi dikekang oleh polisi penjajah British.
Kecilnya peranan Islam dalam pentadbiran negara menyebabkan isu ketegangan antara agama Islam dan masyarakat. Yang kedua, perhubungan kaum dan kestabilan politik. Kesefahaman dan sifat tolak ansur antara kaum berbeza agama dan bangsa penting untuk kestabilan politik dan perhubungan kaum di Malaysia. Berdasarkan perlembagaan memberi hak kebebasan beragama kepada setiap individu. Dasar inklusif Malaysia dalam kewarganegaraan. Kewarganegaraan dipandang sebagai tanggungjawab dan hak bersama, bukan sebagai punca perbezaan atau diskriminasi. Malaysia memilih jalan inklusif dalam pembangunan negara yang menghargai kepelbagaian. Yang keempat, isu-isu utama dalam konteks perlembagaan. Islam sebagai agama persekutuan. Yang kedua, hak kebebasan beragama. Yang ketiga, penggunaan wang awam untuk tujuan Islam. Yang keempat, kedudukan mahkamah syariah. Yang kelima, pengecualian undang-undang Islam daripada undang-undang darurat. Yang keenam, kedudukan raja-raja dan majlis agama Islam. Poin yang kelima, peranan yang di-Pertuan Agong dalam perlindungan Islam. Meskipun sebagai ketua Islam agama bagi seluruh persekutuan, yang di-Pertuan Agong mempunyai tanggungjawab untuk melindungi Islam. Tanggungjawab ini relevan untuk memastikan kedudukan Islam tidak tercemar dalam negeri dan persekutuan. Kesimpulannya, isu peranan Islam dalam perlembagaan memerlukan penelitian dan perbincangan yang mendalam. Kesefahaman dan kerjasama antara semua kaum penting untuk keharmonian dan kestabilan negara. Malaysia terus menghadapi cabaran ini dengan berdekatan inklusif dan memelihara hak dan kebebasan setiap individu. Kajian ini menggariskan 4 objektif utama yang melibatkan isu hak asasi manusia, penyatuan masyarakat berbilang agama, kewarganegaraan bagi orang bukan Islam dan peranan agama Islam di Malaysia. Hak asasi manusia menekankan pentingnya kebebasan individu, hak sama rata, kebebasan bersuara, hak pendidikan dan kebebasan beragama dalam masyarakat berbilang agama dan bangsa di Malaysia. Memandangkan hak asasi manusia sebagai elemen kritikal untuk mencapai keharmonian dengan menekankan peningkatan kedudukan ekonomi, pendidikan dan hak kebebasan bagi semua kaum. Penyatuan masyarakat berbilang agama fokus pada peningkatan pemahaman dan kerjasama antara pelbagai kaum, termasuk penanganan isu sosial seperti ketidakseimbangan ekonomi dan pendidikan. Menggariskan nilai-nilai murni dan toleransi melalui pendidikan untuk mencapai keseimbangan yang mengurangkan konflik antara agama dan bangsa. Kewarganegaraan bagi orang bukan Islam menganalisis isu-isu berkaitan dengan kewarganegaraan bagi orang bukan Islam dengan mengekalkan pendekatan inklusif, menekankan kesedaran dan penerimaan terhadap perbezaan sebagai kunci untuk mencapai kewarganegaraan yang adil dan saksama tanpa menghalang identiti Melayu. Peranan agama Islam menyoroti keperluan keseimbangan bijak antara hak majoriti dan minoriti dalam konteks agama Islam di Malaysia, menekankan pentingnya menjaga hak kebebasan beragama dan keadilan tanpa mencetuskan konflik dalam masyarakat berbilang agama. Kesimpulan dan cabaran. Kesimpulannya membawa kepada kesedaran bahawa penyatuan masyarakat adalah cabaran kompleks yang memerlukan usaha bersama dan pendekatan inklusif, menegaskan bahawa nilai-nilai universal hak asasi manusia dan nilai-nilai murni adalah landasan untuk mencapai masyarakat yang adil, saksama dan bersatu padu di Malaysia dengan mencetuskan kerjasama antara kerajaan dan isu-isu berkaitan dengan agama Islam dalam perlembagaan Malaysia menarik perhatian dalam konteks masyarakat yang pelbagai dari segi etnik dan agama. Perlembagaan Persekutuan Malaysia sebagai undang-undang utama negara memegang peranan penting dalam membentuk lanskap dan perhubungan antara kaum dan agama di Malaysia. Kajian terhadap isu-isu agama Islam menyoroti kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi negara, sebagaimana yang dijamin oleh Perkara 3-1 Perlembagaan. Ini memberikan jaminan perlindungan dan pengiktirafan agama Islam pada peringkat perundangan. Walaupun agama Islam ditekankan, Perkara 11 dengan jelas menyatakan
hak setiap individu untuk memilih dan mengamalkan agamanya sendiri, menunjukkan perspektif inklusif dalam konteks hak asasi. Kewarganegaraan terutamanya bagi orang bukan Islam menjadikan isu kompleks yang timbul dari perkara 153 mengenai kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Penyelesaian terhadap isu sensitif ini dicapai melalui perundingan dan perjanjian seperti Perjanjian London dan Suruhanjaya Red yang memastikan keharmonian dan kesepaduan dalam masyarakat berbilang kaum. Dalam menghadapi cabaran dan perubahan sosial semasa, perlembagaan perlu bersifat dinamik dan dapat menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat yang berkembang. Kesinambungan keharmoni antara agama Islam dan agama-agama lainnya ditekankan sebagai kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran negara. Peranan kerajaan dalam menyokong dan mentengahkan kepentingan agama Islam tercermin dalam dasar-dasar seperti dasar wawasan negara dan dasar ekonomi baru. Masyarakat juga diminta untuk terlibat secara aktif dalam program-program yang memupukkan perpaduan dan pemahaman antara penganut agama Islam dan agama-agama lain. Kesimpulannya, penanganan isu-isu agama Islam dalam perlembagaan Malaysia memerlukan pendekatan seimbang dan inklusif. Perubahan yang diperlukan harus memastikan penghormatan hak asasi setiap individu sambil menjaga kepentingan agama Islam sebagai asas identiti dan perpaduan negara. Kesinambungan perbincangan dan dialog terbuka dianggap penting untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan dalam menangani isu-isu